bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu. Kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku. Semoga tenang kau di sana selamanya. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecualilah orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang saleh, yang berpesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan di atas kesabaran. Telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jika sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala mau berhujah dengan manusia dengan menggunakan satu ayat sahaja, maka cukuplah suratul Asr ini menjadi hujah di hadapan kita. Tidak perlu Allah menurunkan, kata Imam Syafi'i, surah dan ayat-ayat yang lain, karena besarnya pengertian daripada suratul Asr
yakni Allah bersumpah dengan masa, di mana masa sentiasa memakan umur kita, masa sentiasa memakan usia kita. Tiba-tiba kita akan bercakap di antara kita, sudah sampai masa. Setiap orang ada had masanya di dunia, tapi kena ingat, tidak ada had masa di negeri akhirat. Khalidina fiha abada. Di sana itu kekal abadi selama-lamanya. Oleh kerana itu, kalau di atas dunia sekadar umur 70-80 tahun pun merasakan penderitaan yang amat sangat bagi setengah di kalangan kita, bagaimana dengan perihal berada ketika di padang mahsyar? Bagaimana suasana di alam barzakh yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia? Karena itu ambillah iktibar daripada kematian ini. Kerana ulama-ulama berpesan, tidak ada iktibar yang terbaik bagi kamu melainkan kematian. Bagi orang-orang yang mau memikirkan, jasad itu boleh mati, pemikiran boleh mati, semuanya akan mati. Tapi kena ingat kata ulama, ketika saat kita masih hidup, hati itu jangan mati. Hati hendaklah sentiasa hidup dengan zikrullah. Banyakkanlah membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, berdamping dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sirah dan sunnah yang ditinggalkan oleh mereka atas apa yang mereka ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap orang di kalangan kita sedang menunggu giliran. Kita adalah calon-calon kematian. Fikir-fikirkanlah amal yang mesti kita bawa untuk dihadapkan di hadapan Allah. Sekurang-kurangnya secara asas, teruskan dan perkukuhkan dua amal. Pertama, tilawatul Quran, yakni sentiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, berselawat sebanyak-banyaknya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan yang serentak dilakukan oleh manusia dan dilakukan oleh Allah melainkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, mengucap selawatlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguh selawat. Ingat, kematian satu perkara, mengharap dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah adalah satu perkara yang lain. Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat yang lain, man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak akan mendapat siapa pun syafaat melainkan dengan izin daripada aku, yakni izin daripada Allah. Walaupun kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hari kiamat nanti akan ada di kalangan umat Rasulullah yang dihalau oleh malaikat daripada menghampiri kolam Kautsar saat ketika dibenarkan untuk minum mengambil air daripada. Saat itu Nabi menyatakan, ya malaikat, ummati, ummati, umatku, umatku, wahai malaikat. Mengapa dihalau mereka daripada kolam Kautsar ini? Lalu malaikat menyatakan, ya Rasulullah, kamu tidak mengetahui bahawa sesudah daripada kewafatanmu, ramai di kalangan mereka berpaling tumit meninggalkan ajaran, maka mereka tidak layak untuk mendapat air kolam Kautsar pada hari ini. Nabi SAW memperakukan kita ni sebagai umat sampai bila-bila. Tetapi amalan-amalan maksiat yang kita buat akan menjadi hijab, menghalang kita untuk duduk sebagai umat di hadapan Nabi pada hari kiamat. Oleh kerana itu, jauhkan diri daripada maksiat, daripada yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besar. Kita naik menjadi saksi di hadapan Allah atas kebaikan jenazah ini, kebaikan jenazah isterinya, juga kakak saya sendiri. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, senantiasa bertadarus di bulan Ramadan. Adalah merupakan kebaikan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah contoh daripada orang yang telah mati di kalangan kami. Selama hidup ni kita tak tahu lagi di mana penghujung. Tapi yang dah mati itu Nabi kata ambillah contoh. Maka kita tegaskan di antara contoh terbaik yang boleh kita ambil daripada jenazah ini dan isterinya sebelum ini, ialah senantiasa rajin membaca Quran dan sentiasa bersedekah
kepada orang yang rapat dan orang yang jauh. Di samping saya menjadi saksi bahawa jenazah ini adalah orang yang sangat suka berziarah dari kalangan ahli keluarga mereka. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kebaikan pahala bagi beliau, bagi isterinya, dan rahmat yang masih hidup bagi kita semua. Semoga Allah mempertemukan mereka di dalam syurga yang kekal abadi dengan izin dan kehendak daripadanya. Mudah-mudahan setiap orang yang hadir mengambil iktibar daripada apa yang telah kita lihat pada hari ini. Berkata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, cukuplah kematian itu mengajar kamu tentang kehidupan sesudah daripada mati. Al-Fatihah. Pemilik cinta, betapa dapat ku rasa indahnya bahagia yang mendekap jiwa. Dalam kesepianku kau hadirkan dirinya, peneman menuju syurga. Oh pemilik hati, sungguh kau maha mengerti lemah diri ini, hidup bersendiri, dirinya seperti cahaya yang menyinari indahnya bak bidadari. Semua persoalan